semayang, istiqamah amalan dia tiap-tiap malam sepanjang umur dia. Kita tak boleh buat macam tu. Kita boleh pergi bersalam dengan orang macam tu pun jadilah tuan-tuan. Jadilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Kebaikan dia dapat dan kita akan tengok di mahsyar esok. Apa Allah nak bagi kat dia? Atas keimanan dan kepercayaan dan keyakinan dia kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata orang akhir zaman ni apa dia? Quran buh di dinding rumah, tidak dibaca Quran. Dan jikalau dibaca akan dia sekalipun, bukanlah membaca kerana Allah. Ni akhir zaman punya penyakit. Baca Quran pun tidak kerana Allah dan bukan kerana nak berbuat ibadah, sebaliknya kerana nak bermegah-megah, pandai, ataupun kerana nak lawan berlagu dengan mengadakan bacaan liuk lentok yang membawa kepada haram dan sebagainya. Itu tujuan. Tujuan apa? Nak berbegah-begah. Kita ni qari, baca sedap. Kalau itu tujuan, kita dah tersasar daripada matlamat nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, yaquluna min qauli khairil bariyah. Dan bercakap mereka ni, golongan yang muda-muda, yang akhir zaman piduk gelojoh kelang kabut, yang Quran tidak jerap ke hati ni, yaquluna min qauli khairil bariyah. Bercakap mereka itu dengan cakap-cakap yang sebaik-baik makhluk. Bercakap ni orang terpukau dengar, tapi diri sendiri tidak beramal apa yang dia cakap. Ini berlaku di akhir zaman. Masalah perangai orang-orang muda di akhir zaman sesungguhnya telah diterangkan oleh Nabi SAW akan perangai orang-orang muda di akhir zaman, iaitu bercakap mereka itu akan cakap sebaik-baik makhluk, yakni dibaca akan mereka itu Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya, tetapi perangai dan tingkah laku tidak bertentangan dengan kemahuan syarak sekali-kali. Itu dia. Cakap agama ni cukup cantik, tingkah laku, akhlak tidak menggambarkan langsung agama ada dalam diri dia. Iaitu sabda Nabi SAW lagi, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Lagi dahsyat. Dia kata keluar mereka ini, sesat mereka ini daripada agama sebagaimana keluar anak panah daripada sekali panah daripada tempat tembusnya. Tu dia. Kadang-kadang ni hak duk bercakap agama pandai ni, dia boleh murtad, terkeluar daripada agama ni macam mana anak panah keluar daripada busar panah. Dia tinggal agama tak apa saja. Nabi kata akhir zaman boleh jadi sampai macam ni. Daripada duk dakwah orang, daripada duk baca ayat Quran depan orang, daripada tu tengok-tengok dia murtad. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Minta jauh benda yang Nabi sebut dalam hadis ni. Minta jangan kena ke kita, jangan kena ke anak beranak kita, jangan kena ke orang yang kita kenal. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung daripada benda yang seumpama ni. Tapi Nabi dah bagi tahu, maknanya benda ni boleh jadi. Nabi dah bagi tahu, maknanya benda ni tidak mustahil jadi. Daripada satu orang yang terkenal dalam agama, tiba-tiba dia tinggal agama hak dia duk cakap selama ni. Na'udzubillahi min zalik. Orang duk tengok ni daripada menyanyi rock, tiba-tiba mai jadi orang agama. Dia ni pula pergi terbalik kuang. Dia ni pula daripada duk bercakap agama, dia pergi jadi karut sampai tinggal agama. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu pesan Nabi SAW, yakni tiada suatu daripadanya daripada hukum agama. Habis tinggal agama kalang pukang habis. Baik, dia kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Dzar, dan bermula ini hadis yang hasan lagi sahih. Kata Imam At-Tirmizi lagi, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW lain daripada hadis ini, bahawa Nabi SAW sekira-kira mensifatkan kaum yang tersebut itu, yakni kaum yang membaca Quran yang tidak melampaui Quran itu sampai ke hati dia, keluar mereka itu daripada agama seperti mana keluar anak panah daripada busar panah dia. Kata sekalian ulama, sekalian orang yang tersebut itu ialah golongan Al-Khawarij dan golongan Al-Haruriyah, dan lain daripada mereka itu daripada jenis Al-Khawarij. Khawarij ni asal-asal Islam, tuan-tuan. Golongan Khawarij ni asal-asal Islam.
mengaji agama, mengaji Quran, mengaji hadis Nabi, asalnya macam tu. Tiba-tiba pergi jadi sesat terus Khawarij ni. Tertolak daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda ni tak boleh cakap tentang. Boleh jadi ke siapa-siapa. Murtad ni jadi salah faham tentang Islam ni boleh kena ke siapa-siapa. Maka perlunya kita sentiasa minta dekat Tuhan. Minta Allah hidup kita dalam beriman, minta Allah bagi mati kita dalam beriman, minta kita bangkit di mahsyar esok kita bersama golongan yang beriman. Sebab di mahsyar esok bangkit dia dah bahagi dua dah. Beriman duduk sebelah, hak golongan yang kufur ingkar duduk sebelah. Masa tu kita tahu dah. Kita tengok kita duduk dengan siapa. Tak beralih-beralih tengok Imam Masjidil Haram duduk dah. Beralih tengok Alhamdulillah. Beralih-beralih tengok nampak muka macam George Bush. Ya, aku ni duduk dalam kumpulan ini leceh. Ini leceh. Pasal apa? Dia dah bahagi dah. Masa tu dia dah bahagi dah. Dia dah bahagi dah. Beriman duduk sebelah, hak kufur ingkar duduk sebelah. Tentu tu kita tahu dah kesudahan kita esok nak jadi lagu mana, kita dah tahu dah. Nauzubillah min zalik. Jadi minta kepada Allah, Allah hidup kita beriman, Allah bagi mati kita dalam keadaan kita beriman, Allah bangkit kita esok bersama dengan golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia kata kaum Khawarij ini kafir ataupun tidak, ini tak payah bacalah. Dia akan cerita tentang baik bawah sekali itu. Dia kata dan ada tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Ini cerita tentang golongan Khawarij ni. Di mana juga kamu jumpa golongan Khawarij yang sesat ni, maka bunuhlah oleh kamu akan mereka itu. Kerana bahawasanya membunuh golongan Khawarij yang murtad yang sesat ini berpahala bagi sesiapa yang membunuhnya, yakni pada hari kiamat Allah bagi pahala. Allah tak suka orang-orang yang keluar daripada akidah dia. Kemudian tajuk baru dia kata majaa fil atharah, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan melebih ataupun mengutamakan seorang daripada yang lain. Ini satu tajuk. Al-atharah ni boleh kepada baik dan boleh kepada tak baik. Kita bila kita jadi ketua, misalnya kita ada kuasa untuk nak pilih orang. Katalah kita jadi Perdana Menteri. Kita jadi Perdana Menteri, kita ada kuasa untuk melantik Menteri Kabinet. Bila nak lantik Menteri Kabinet, ini kuasa kita. Yang ni yang dia main tajuk fil asarah. Nak mengutamakan dia ni daripada orang lain. Bila nak pilih dia ni, aku mau dia ni jadi menteri, apa kriteria ataupun sifat yang menyebabkan kita mau dia? Adakah kerana amanah dia? Adakah kerana agama dia? Adakah kerana akhlak baik dia? Adakah kerana ilmu dia? Ataupun kerana dia suka bodek kita? Kita nak ambil seorang daripada 10 hal lain tu atas dasar apa? Itu dia nak bincang yang tu. Betul tak? Kita bila ada kuasa, kita nak pilih orang tu, kita nak pilih tu, kita nak tengok kriteria apa untuk kita nak bagi jawatan dekat dia. Kalau kita pilih dia kerana apa? Kerana warak dia, kerana ilmu dia, kerana ikhlas dia, kerana jujur dia, selamat negara. Tapi kalau kita pilih dia pasal apa? Pasal dia duk jaga kita, dia duk bodek kita, dia duk angkat kita, dia duk bagi macam-macam kat kita. Kerana tu kita pilih dia, kita merosakkan negara. Ini tajuk fil atharah, iaitu bab yang datang pada membicarakan nak melebihkan atau mengutamakan atau nak memilih seorang daripada orang lain. Ketahuilah saudaraku, dan pekerjaan melebihkan ataupun nak mengutamakan seseorang daripada orang lain itu boleh dapat misalnya di sini. Seperti satu raja ataupun pemerintah negeri yang ada beberapa banyak orang alim di bawah pemerintahannya. Ini dia buat contoh. Raja ataupun pemerintah negeri nak pilih mufti. Nak pilih mufti. Mufti kerajaan negeri. Dalam negeri dia ada ramai orang alim, tapi nak pilih mufti seorang. Misalan, dia buat contoh di sini. Maka ada orang alim yang mujtahid. Dan ada orang alim yang tidak mujtahid. Dan ada orang alim yang mujtahid yang cukup dengan waraknya, dia kata, dan cukup juga untuk menjalankan hukum syarak. Tiba-tiba raja ataupun pemerintah itu pi ambil dan pi lantik seorang yang alim yang tidak mujtahid dan tidak mempunyai warak untuk nak menjaga agamanya. Maka dilantiknya menjadi hakim misalnya, dan tiada diambilnya orang yang alim yang mujtahid dan warak. Maka ada pun raja atau pemerintah itu
Dan adapun diambil oleh raja atau pemerintah itu akan orang alim yang mujtahid dan ditinggalkan orang alim yang tidak mujtahid, maka yang demikian itu maulah mengutamakan dan melebihkan dan mengemukakan memilih seorang daripada yang lainnya. Itu dia. Ada 3 syarat kalau nak jadi mufti. Satu, dia kena alim. Kalau jadi mufti sampai orang tanya pun dia tak erti nak, ni ustaz saya nak tanya ni, orang perempuan saya ni dia darah dia duk mai tak tentu punca. Orang pergi tanya dia dah mai dah darah bulan, selang 5 hari dia mai pula lagi, serang 5 hari dia mai pula lagi. Tu kira macam mana ustaz tu nak kira macam dia nak semayang ni boleh ke tak boleh ke macam mana? Orang pergi tanya dia mufti, dia dengar oh macam tu Itu dia semayang tak? Dia tanya balik. Nampak dia melewang rata dah. Itu dia semayang tak? Itulah nak tanya ustaz macam mana dia nak kena semayang ke tak ke? Di rumah tak tentu no. Nampak ke tak ada ilmu tu? Nampak ke tak ada ilmu? Kalau sampai macam tu, pergi jadi mufti karut lah. Karut. Lepas tu tak apa ni, bagi nombor telefon nanti saya telefon balik. Baru balik nak pergi Selongkang cari apa cerita. Lepas tu telefon balik. Nak abang kat kau ni kata darah tu darah mustahadah, darah istihadah. Nak abang kata darah penyakit. Dia pergi abang kata darah tu dia panggil darah istikharah. Darah istikharah pula dah. Kau wah tanya ni pun reti sikit, dia kata istikharah ni bukan semayang kau ustaz. Dia pula dengar dia kata dia ada 2 makna. Dia kata semayang pun boleh, dia kata darah pun boleh. Macam ni nak bagi jadi mufti. Alim pun dah tak ada dah. Alim pun tak ada dah. Ilmu pun tak ada. Macam mana yang hang boleh pergi duduk bangku tu? Nampak? Pasal apa? Pasal al-asarah. Pemilihan tadi ni keutamaan diberi bukan pada ilmu. Maka diletak orang yang tidak kena pada tempatnya. Yang akhirnya bukan kata dia tu sesat, dia tu silap, dia menyesatkan ramai orang. Maka perlunya apa dia kata alim kena ada dan mujtahid. Mujtahid ni dia ni kena satu orang yang boleh berijtihad. Benda yang tidak ada dalam nas, Quran tidak sebut dengan jelas, hadis tidak sebut dengan jelas, benda tu baru timbul. Orang tanya dia. Satu orang lagi pergi Mekah musim haji lepas. Perempuan ni pergi musim haji lepas. Bila dia sampai di sana, dia mai bulan. Dia niat masa di miqat, dia niat nak buat haji ifrat. Haji ifrat makna dia apa? Makna dia bila dia sampai di Mekah sekali lagi dia buat apa? Dia tawaf. Lepas itu dia sa'i. Tawaf itu tawaf qudum. Sa'i itu sa'i haji. Itu orang yang buat haji ifrat, dia kena buat macam tu. Tapi oleh kerana dia mai bulan, bila dia sampai Mekah dia nak tawaf tak boleh. Bila dia nak tawaf tak boleh, ni jadi masalah dekat dia. Dia kata dia dah niat ifrat, tapi lah ni dia tak boleh tawaf. Ni dia nak buat macam mana? Pergi tanya satu alim ada ni. Ni saya ni keadaan saya lah ni macam ni. Saya tadi di miqat, tadi saya belum ni lagi, saya dah niat ifrat. Lah ni saya sampai ni saya dah uzur, saya tak boleh nak tawaf. Jila macam mana nak buat? Dia duduk melengung dah. Mau betul juga no, dia kata tawaf tak boleh. Nampak? Dia dah mula dah. Betul ya? Dia kata tawaf tak boleh. Dia ni tanya lagi, dia kata ni baik, kalau saya sa'i saja dulu boleh tak ustaz? Dia tanya. Kalau saya sa'i ya dulu, saya tak tawaf, saya sa'i aja. Saya buat sa'i haji saja. Sebab sa'i tak disyaratkan mesti suci apa semua. Saya sa'i ya dulu, boleh tak? Boleh. Punggah. Ilmu pun tak ada. Pergi jadi marjek, pergi jadi tempat rojok di sana. Orang main rojok tanya, dia pun tak tahu nak jawab. Orang tu kata kalau saya sa'i saja, saya tak tawaf, boleh tak ustaz? Sa'i, saya buat sa'i haji saja. Boleh. Betul lah dia kata pasal sa'i tak gaduh ada ayat sembahyang, tak gaduh. Boleh buat sa'i dulu. Bolehkah buat sa'i tanpa tawaf? Persoalannya dia dah kata boleh dah. Kawan ni pun pergi pederai sa'i dah. Saat lagi bila mai 8 Zulhijjah pakat belara pergi Arafah. 9 Zulhijjah bermula wukuf. Lepas tu daripada Arafah bertolak mai Muzdalifah. Muzdalifah tolak masuk mai ke Mina. Bila masuk mai ke Mina buat kerja di Mina. Sampai-sampai ni tunggu pagi nak melontak di Jamratul Aqabah, lepas tu nak bercukong tahlul awal.
Lepas tu sah selera selesai, balik mai ke Mekah. Balik mai ke Mekah, dia tawaf. Tawaf itu tawaf rukun. Lepas dia tawaf rukun, dia tak sa'i dah. Pasal apa? Dia kata dia dah sa'i dah itu. Dia nak jadi pulut Sarawak dah. Dia tak sa'i dah. Pasal apa? Pasal dia dah tanya ustaz ni. Ustaz ni kata buat dah sa'i hari tu. Sa'i itu dah kira sa'i haji. Persoalannya bolehkah sa'i tanpa tawaf? Dia pegang hak ustaz ni kata. Dia lepas tawaf, dia balik mai ke Mina balik untuk nak bermalam 3 malam di Mina dan melontar di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari. Lepas habis tahliah haji pas semua, bertolak balik mai ke Malaysia. Bila balik mai ke Malaysia, duduk dalam kuliah pengajian apakah, orang duk bercakap-cakap, orang sebut tu kata tak boleh. Dia dah buat dah. Ni macam mana ni? Tala balik pergi cari ustaz tu. Ustaz hari tu ustaz kata boleh sa'i haji tanpa buat tawaf qudum, boleh buat sa'i haji. Ni saya pergi mengaji di mana, depa kata tak boleh. Ni macam mana ustaz ni? Dia kata apa? Dia kata saya kata hari tu. Cerita nak jadi kelang kabut. Saya kata hari tu. Ustaz jangan kata lagu tu. Saya tanya ustaz tu, takkan ustaz lupa? Tanya saya di mana tu? Dia buat lagu tu. Ini bab haji ni. Macam mana dia ni? Dia ni balik main, dia tahallul kadakkah? Dia haji dia tamam kadakkah? Jadi sakit jiwa, sakit kepala duk fikir hal ni. Pasal dia yang duk menanggung benda ni. Macam mana nak buat? Nak selesai benda ni. Pitanya macam kata tadi. Pitanya 5 ustaz, 5 jawapan duk ada. Pitanya ustaz ni jawab kata lagu ni. Pitanya ustaz ni jawab kata lagu ni. Pitanya ustaz ni jawab pada lagu ni. Dia ni boleh masuk hospital macam tu saja. Duk susah hati. Punca dia apa dia? Punca dia start daripada ni. Alim yang tidak berilmu ni. Sudah bagi satu jawapan yang kawan ni pegang, yang kemudiannya benda tu menjadi masalah. Nampak tak tuan-tuan? Betapa bahayanya tanpa ilmu piduk bagi fatwa macam-macam ni. Ni yang dia bagi tahu ni. Dia kata jadi pemilihan satu orang pemerintah nak pilih satu orang alim untuk menjadi mufti dalam negeri dia. Dia kena pilih. Kena ada 3 syarat ni. Apa dia? Alim. Maksudnya dia ada ilmu. Yang kedua apa dia? Mujtahid. Kalau orang nak tanya persoalan yang tidak ada penjelasan yang jelas dalam nas, dia kena berijtihad dan mampu memberi jawapan. Dan yang ketiga, wara' kena ada. Wara'. Tak nampak ego, tak nampak besar diri, tak nampak, wara' tu ada dekat dia. Hormat orang akan ada dekat dia, dan dia menyelamatkan ramai orang yang merujuk kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka perbuatan melebihkan seorang daripada yang lain itu ada diperbuat oleh Nabi SAW. Tetapi tidak pula perbuatan itu seperti perbuatan orang yang zalim. Nabi dulu, masa Nabi menjadi pemimpin di Madinah, sudah tentu Nabi akan memilih siapa nak jadi apa, siapa nak jadi apa, siapa nak jadi apa. Itu kuasa ada dekat Nabi. Nabi yang pilih orang. Nabi tidak pernah memilih secara zalim. Nabi tidak pernah pilih orang yang tidak layak pergi bagi satu jawatan dekat dia. Melainkan Nabi akan pastikan orang hak Nabi pilih itu memang dia yang paling layak. Begitu. Baik. Dia kata iaitu kemukakan dan beri kerja akan orang yang jahil. Ini tidak dibuat oleh Nabi. Nabi tidak pernah bagi satu kerja, satu jawatan kepada orang jahil yang kemudiannya dia tu sudah rosak, dia merosakkan orang lain. Nabi akan pastikan dia bagi orang yang sepatutnya duduk di bangku itu. Macam tu. Dia kata dan tidak, Nabi tidak akan bagi pada orang yang tidak pandai dan orang yang tidak ada timbang rasa. Nabi tak akan pilih orang-orang yang macam ni. Tak cukup syarat, Nabi tidak akan bagi. Tidak bijak dan sebagainya. Nabi tidak akan bagi jawatan pada orang yang tidak bijak, tidak pandai, tidak timbang rasa. Nabi tidak akan bagi pada orang macam ni. Dan Nabi tidak akan beri memerintah ataupun menghukum ataupun apa kerja mengurus hukum syarak. Nabi tak akan bagi pada orang yang tak cukup masak ilmu dia. Nabi akan pilih orang yang cukup-cukup kemah. Bahkan sebaik-baik perbuatan itu ialah perbuatan Nabi SAW. Maka sangatlah betulnya kepada orang yang ahli fikir. Itu dia. Nabi SAW, keputusan dia sentiasa tepat. Nak jadi pemimpin tuan-tuan. Jadi pemimpin bukan senang. Bukan senang. Kita nak kritik pemimpin senang. Tapi kalau kita jadi pemimpin, kita tahu susahnya nak jadi pemimpin ni. Nak puas hati semua orang ni memang mustahil lah, tak boleh. Tapi setidak-tidaknya kita bila jadi pemimpin, kita berlaku adil kepada orang. Setidak-tidaknya. Puas hati memang tak akan dapat 100% orang puas hati. Tetapi setidak-tidaknya kita buat satu-satu keputusan itu secara adil. Orang boleh terima keputusan kita. Begitu.
Baik, dan dia kata bertepatan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bila kita jadi pemimpin, keputusan kita nombor satu penting apa dia? Mesti bertepatan dengan hukum Allah. Tak boleh kita jadi pemimpin pergi buat satu keputusan yang bercanggah dengan kehendak Allah. Tak boleh, itu salah dia kata. Iaitu apabila dia hendak menjadikan seseorang daripada sahabatnya sebagai pemerintah di mana-mana negeri, yakni wakil amnya ni Nabi ini, maka dipilihnya orang yang berilmu, orang yang bijak, orang yang sempurna timbang rasa, orang yang tingkah laku dan akhlaknya baik, pandai lagi berani nak menunaikan perkara yang hak dan tiada keluar daripada adab agama. Nabi akan pastikan orang macam ni dia pilih, pegang pada agama dan berani dalam nak menegakkan kebenaran. Nabi akan pilih orang macam ni. Begitu juga apabila dia mau menjadikan kepala tentera dan pemimpin kepada orang ramai, dipilihnya yang berani dan pandai mentadbir serta cukup kekuasaan untuk jadi kepala dan menjadi pemimpin orang. Nak jadi pemimpin ni dia punya syarat dia cukup panjang. Kita kena ada syarat-syarat tu baru boleh jadi pemimpin. Tetapi kemudian daripada telah wafat Nabi SAW dan sampai kepada masa kita sekarang ini, telah berubah akan sebagaimana berubah kepada sebaliknya. Dia kata tu dia. Bila wafat Nabi, apatah lagi sampai zaman kita lah ni. 1400 tahun dah Nabi tak ada. Jadi sebaliknya terus. Hak naik jadi pemimpin, kita tengok puruk dada. Astagfirullahalazim. Dia ni naik apanya. Terkejut begitu. Dia duduk jadi macam ni. Dia kata sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW akan berlaku demikian itu pada umatnya kemudian daripada wafatnya. Sedangkan Nabi dah habang dah. Nabi kata jaga baik-baik, aku tak ada esok ni hak nak naik memimpin hampa ni orang yang macam-macam ni. Nabi kata maka jaga-jagalah hampa daripada depa ni semua. Maka khabar itu telah tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Usaid bin Khudair anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ista'malta fulanan wa lam tasta'milni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya satu laki-laki daripada kaum Ansar kata kepada Nabi SAW seolah-olahnya dia nak minta kerja, seperti bahawa dijadikan dia wakil am di mana-mana negeri ataupun bagi apa-apa jawatan yang patut kepada dia. Kata dia ni, ya Rasulullah, telah Tuan hamba jadikan bekerja dan memegang jawatan akan si anu dan Tuan tidak jadikan saya ini memegang jawatan. Berlaku zaman Nabi. Bila Nabi dah lantik dah, hang pergi jadi gubernur sana, hang pergi jadi amil sini, hang pergi jadi, Nabi dah lantik. Ada hak tak kena lantik ni tak puas hati, pergi jumpa Nabi. Dia kata ya Rasulullah, dia ni dah dilantik menjadi ketua di sekian-sekian tempat, saya tak ada apa kan. Lagu tu pasal apa? Ini sifat ni, sifat manusia. Sifat manusia dia ada satu, dia suka kepada jawatan. Suka. Kalau dalam konteks kita ni, masyarakat kita ni, kampung kita ni, suka jadi tok imam, suka jadi pengurusi JKK, suka jadi pengurusi Kelang Padi. Kira mau ada jawatan. Bila tak dapat tu muka lu hero, tak syok. Pasal apa? Pasal mau. Pasal apa? Itu sifat manusia. Manusia dia suka hubur riyasah. Dia kata dia suka dengan jadi ketua ni, dia suka. Kan? Tak terlepaslah sebahagian daripada orang yang ada pada zaman Nabi, ada yang macam ni. Tapi depa ni tak seteruk kita lah. Cuma dia rasa macam, mungkin dia rasa dia ada kelayakan, mungkin Nabi tak nampak dia. Dia pergi jumpa Nabi, cakap direct dengan Nabi, ya Rasulullah. Dia kata, Syekh ni nampak dah boleh jadi ketua tang mana ke? Kat saya tak ada apa-apa kan? Pitanya Nabi SAW macam tu. Lepas tu dia kata dan sayang dan kasihan kepadanya. Dia kata seolah-olahnya Tuan hamba lebihkan dia, sayang kepada dia dan kesian kepada dia lebih daripada saya, dan tidaklah Tuan hamba kesian kepada saya ni. Dia kata ya Rasulullah, duk nampak dia aja tak nampak saya kan? Saya pun hari tu buat kerja kuat. Dia kata saya pun hari tu duk abang dia pun nak kenal lah, tengok sikit dekat dia ni. Tak boleh jadi apa-apa pun bagilah jadi apa-apa kan? Kalau tak boleh hak besar-besar, bagi hak kecil-kecil pun jadilah. Saya pun hari tu habis duit banyak,
Saya pun hari itu habis tenaga banyak, saya pun hari itu membantu kuat, takkan tak ada apa-apa kot. Kan? Tak boleh ke bagilah saya jadi ahli majlis ke? Kan? Bagilah apa-apa. Kan? Jadi nak sikit, bagilah satu jawatan apa-apa pun berlaku. Baik, apa Nabi jawab? Apabila didengar oleh Nabi SAW perkataan laki-laki yang demikian itu, maka Nabi SAW pun menjawab. Faqala Rasulullah SAW, innakum satarawna ba'di atharah. Nabi kata, sabda Nabi SAW, bahawasanya sekalian kamu kelak akan melihat, wahai sekalian sahabatku, kemudian daripada wafat aku, kemudian daripada hayat aku, akan utamanya dan perlebihnya satu orang daripada yang lain. Nabi kata, esok aku dah wafat, esok dah tak ada pun akan jadi benda ni. Sebab lantik orang jadi ketua ni sampai kiamat akan ada. Kita tak boleh hidup kalau tak ada ketua. Mesti dalam satu qaryah mesti ada imam. Imam tu ketua kita lah. Dalam satu negeri mesti ada menteri besar. Menteri besar tu ketua kita lah. Dalam satu negara dia ada perdana menteri. Dia ada satu. Jadi masalah ni akan timbul esok. Nabi kata, bila nak pilih orang untuk duduk bangku ketua tu, bila nak pilih tu, kita nak tengok apa dekat orang yang kita nak pilih. Nabi kata benda ni akan jadi, akan sebagai melebihkan dan mengutamakan yang menyalahi syarak. Nabi kata akan berlaku akhir zaman esok, orang yang dipilih jadi ketua tu dari segi agama dia teruk. Orang tahu dia kaki minum, macam mana dia pergi jadi ketua? Orang tahu dia ni berapa ramai dah nak darah orang dia pergi sebat, macam mana dia pergi jadi ketua? Orang tahu dia ni dengan rasuah ni tak boleh tengok, baru sebut rasuah liak turun melenjar dah liak. Dia dengan rasuah ni tak boleh. baru sebut dia kata ni, kalau ni saya ejah 1 million bagi, ayat liak turun merambu. Dia tak boleh dengan rasuah ni, dia terliak sungguh. Macam mana dia ni boleh naik jadi ketua? Akan berlaku di akhir zaman ni, orang yang mempunyai sifat-sifat buruk, tak elok ni, orang ni pergi jadi ketua. Nabi kata akan jadi benda ni. Baik, seperti mana satu orang itu tiada pandai, tiada alim dan tiada cukup tadbir pada memerintah al-zakat misalnya, maka dijadikan dia memerintah zakat. Dia ni jenis orang tak boleh tengok duit, pergi bagi dia pergi jaga zakat. Cantik Dia ni dengan duit ni tak boleh, pergi bagi dia pergi jaga lubuk tu, pergi jaga gedung duit zakat. Kacau tuan-tuan. Dia salah guna kuasa, duit zakat tu pergi jadi macam-macam, terkeluar daripada asnaf yang sepatutnya disalurkan zakat, dia pergi bagi kat kawan-kawan dia, adik-beradik dia dan sebagainya. Nampak tuan? Baik, dan seperti orang yang tiada tahu jadi imam dan pemimpin orang, maka dijadikan dia imam dan pemimpin. Dia tak ada kelayakan nak jadi pemimpin, tiba-tiba jadi pemimpin, habis dia kata jahanam. Dan seperti orang yang suka hatinya cenderung kepada zalim dan sukakan makan suap, apabila memegang jawatan, maka dialah pula yang diberi jawatan hakim dan sebagainya. Dia dengan rasuah ni semua orang tahu, dia pergi duduk bangku yang memang boleh buat rasuah cukup-cukupnya. Benda ni Nabi kata akan berlaku di akhir zaman dan lain-lainnya lagi. Dan adapun aku meletakkan seseorang itu untuk memegang jawatan tinggi, dan seorang yang lain itu tidak aku letak dan tidak aku angkatkan dia untuk bekerja, kerana aku tahu akan taraf orang itu, aku tahu akan ilmu orang itu, Nabi kata, dan aku tahu akan kuatnya kadar fikiran orang itu. Nabi kata aku kenal orang tu, baru aku lantik dia bagi jadi ketua. Tak boleh lantik sembarangan, tak boleh. Kita tak tahu dia siapa, kita tak tahu latar belakang dia macam mana, kita apa pun kita tak tahu dia ni macam mana. Tiba-tiba kita lantik dia pergi duduk satu jawatan baik, esok kita kenal dengan dia. Macam mana Islam bagi ingat dekat kita? Pilih orang yang kita tahu dia luar dalam, kita tahu dia orang macam mana. Dia memang orang baik, track record dia memang cantik, dia jujur, dia amanah, dia berilmu, semua syarat ada dekat dia, bagi dekat dia jawatan ketua. Ini Nabi kata, dan aku tahu kan rasmi badannya dan apa-apa tabiatnya dan segala tingkah lakunya. Nabi dia nak lantik satu orang pegang jawatan, dia cek habis. Nabi pastikan dia tak silap lantik orang. Begitu dia kata. Dan kesehatannya dan akalnya dan bijaknya dan petah lidahnya mematahkan hujah dan sebagainya. Nabi tengok semua benda ni.
Dari segi ilmu dia, kepetahan dia, kebijaksanaan dia, semua ada dekat dia. Baru Nabi bagi dia menjadi ketua. Dan aku tahu kan akan dia layak dengan jawatan itu. Dan aku tahu orang lain daripadanya layak dengan jawatan yang lain. Nabi kata aku bagi itu orang yang memang reti duk tentu. Ni Nabi kata begitu. Dan aku tahu orang itu tak layak memegang jawatan memerintah muslimin, dan patut layak ia bekerja untuk tanam tanaman jua ataupun berniaga jua, ataupun aku tahu mengatur kerajaan Islam, aku tahu mengatur kerajaan Islam dengan ajaran Allah dan sebagainya. Maka kerana itulah tiap-tiap sahabatku itu aku perbuat, ada yang memegang jawatan, ada yang tidak pegang jawatan menurut cara yang diizinkan oleh syarak. Nabi letak orang tu kena tempat dia. Dia ni pandai dalam pertanian, pi bubuh dia bagi jaga pertanian. Dia ni pandai dalam hal sains teknologi, letak dia di sains dan teknologi. Dia ni memang alim dalam hal agama dan sebagainya, dia hampir jaga urusan agama. Dia ni Nabi tengok dia ni bidang apa, Nabi letak sesuai dengan bidang dia. Itu yang Nabi buat. Dia kata, dan bukannya aku perbuat sesuatu itu dengan turut hawa nafsuku ataupun dengan turut kemahuan sendiri, dan tiada neraca ilmu dan hikmah yang diberikan Allah, maka semuanya itu tidak sekali-kali aku buat. Nabi kata, Nabi akan buat keputusan, dia orang tak pertikai. Begitu. Baik, masalah lebihkan dan utamakan orang memegang jawatan yang lain. Sebenarnya kalam Nabi SAW itu berlaku sebagaimana dalam hadis tadi. Kemudian daripada wafat Nabi, iaitu apabila satu raja, satu pemerintah nak angkat satu orang untuk memegang jawatan, maka dipilihnya orang yang dikasihnya daripada kaum kerabat adik-beradiknya. Pasang. Bila kita naik-naik, habis adik-beradik dikaya habis. Dia mula dah. Rakyat ada mata, rakyat duk tengok. Oh, kata dia ni sebelum abang dia naik, dia ni sebelum pak menakan dia naik, dia ni sebelum dulu duk jual si lemak sama dengan aku, alhamdulillah ni pi jadi lagu ni sekelip mata pi jadi kaya raya. Habis. Rosak negeri, bukan kata rosak dia tu, rosak negeri. Pasal apa? Pasal dia pergi bagi itu tidak kena tempat. Ini jadi dia kata dia bagi pada orang yang dia kasih, dia bagi kepada kaum kerabat adik-beradik, ataupun kepada orang yang boleh ia menumpang kekayaannya. Dia lantik satu orang jadi proksi dia. Hang pakai nama hang di situ, tapi hak aku punya, dia kata. Daripada hak dapat berapa ni, aku bagi ke hang 10% saja. 90 aku punya. Aku buh nama hang aja tahu, dia kata. Aku buh nama hang saja. Dalam zaman hari ini dia panggil proksi. Ini yang dibuat, dia kata. Maka tidak ia pandang sebagaimana kemahuan syarak. Biar orang yang diangkat memegang jawatan itu seorang Islam yang adil dan cukup boleh tanggung menjalankan jawatannya itu. Tidaklah dia orang yang suka buat zalim dan tidak cukup cergas dan tidak cukup kesihatannya. Dia lantik orang tu memang cukup segala syaratnya. Maka sekarang ini telah dipesan oleh Nabi SAW dan telah dikhabarkan yang tersebut itu. Maka apabila seseorang itu jumpa yang demikian, yang ni jumpa pemerintah negeri angkat dan letak orang yang tidak patut memegang jawatan, maka hendaklah sabar sebagaimana sabda Nabi. Nabi kata, kalau hampa esok jumpa keadaan ni, keadaan politik depan mata ni cukup leceh, hak duk naik ni dia main semak perut. Nabi kata bila jadi macam tu, apa hampa patut buat? Maka sabda Nabi SAW, fasbiru hatta talqauni alal haud. Nabi kata maka hendaklah hampa banyak-banyak sabar dan taatlah kepadanya pada barang yang tiada maksiat. Kalau dah nampak pemerintah pun dah gelong dah, dia kata jangan buat kacau lah. Taat dia selagi mana dia tak suruh hampa buat maksiat. Kekalkan ketaatan kepada dia. Dia kata sebab apa? Kalau tidak jadi huru-hara, jadi lingkup habis semua. Setakat mana boleh sabar, taat selagi mana dia tak suruh buat maksiat. Hak mana hak dia tak betul, tapi hak mana dia cakap betul ikut. Kan kita dah, kita kalau marah kita terap semua sekali lah, kita tak marah dah, kan? Dah, dia kata kalau tu, dia kata jadi macam tu sabar sah. Takat mana hak dia bercakap betul ikut. Hak dia tak betul, tunggu anak mai tahun berapa itu buat lain, dia kata. Dalam masa hak ada ni, tahan dulu, jangan bagi jadi huru-hara, dia kata. Dan jangan lawan akan dia sehingga jumpa sekalian kamu akan daku yang ni di atas kolamku. Nabi kata sabarlah. Kalau boleh buat perubahan tanpa berlaku tumpah darah, tanpa apa, tak apa. Tapi kalau sampai nak jadi tumpah darah, sampai nak jadi perang sedara, sampai nak apa, jangan. Nabi kata sabar dulu.
Apa-apa pun esok kita jumpa di sana. Nabi kata di mana? Di mahsyar esok. Di mana? Alal haud, di telaga aku esok ni. Al haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis cerita banyak. Siapa boleh minum satu teguk air daripada telaga Nabi, dia tak dahaga dah sampai bila-bila. Nabi kata kita jumpa di sana esok ni. Yang ni di kolam aku di padang mahsyar. Maka di sana tempat terima balasan jahat ke atasmu itu. Dia kata esok orang yang buat jahat atas dunia tak lepas. Nabi kata di mahsyar esok itu perhitungan yang sebenarnya. Orang jahat akan kena, mereka tak akan lepas. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan dikeluarkan hadis yang seumpama ni di dalam Bukhari, di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Fitan. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah dia masuk orang yang berjawatan tidak adil. Bagaimana dibuat? Ni pula dia nak beritahu. Dia naik jadi pemimpin, sudahlah tidak adil, dia zalim pula kepada kita rakyat yang pilih dia. Apa kita nak buat kepada pemerintah yang macam ni? Masa kempen janji bagus-bagus, bila dah naik jadi pemimpin, lain pula benda yang dia pergi buat. Segala janji hak duk bagi hari itu tak nampak, zalim pula lagi bagi mai kat kita. Baik, bila berhadapan dengan keadaan macam ni, Nabi kata apa yang patut kita buat. Itu hadis yang akan datang, dia akan ceritakan tentang benda tu. Kemudian dia akan mai lagi, tajuk dia kata bab ma jaa ma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Hadis ni panjang. Hadis panjang, dia nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari lepas sembahyang subuh, Nabi naik atas mimbar bagi satu syarahan. Masuk Zuhur, tuan-tuan bayangkan, daripada subuh sampai Zuhur Nabi duk bagi syarahan. Turun sembahyang Zuhur, habis sembahyang Zuhur Nabi naik balik atas mimbar bagi lagi syarahan dia, khutbah dia, sampai masuk asar. Habis asar turun mai sembahyang asar. Lepas sembahyang asar naik sambung lagi khutbah Nabi. Nabi pernah sekali buat macam tu, sekali Nabi buat macam tu. Maka apa yang Nabi kata tu, akhir-akhir sahabat hak dengar ni, hak ingat, hak tak ingat pun tak ingat. Pasal terlampau banyak benda hak Nabi kata. Bayangkan tuan, daripada lepas subuh Nabi duk bercakap. Kita tadi mula pun 8 suku. Mula tadi pun 8 suku. Ni 9.30 baru 1,5 jam. Duk perbetul orat ni tak kira dah. Perbetul orat ni dengan lagu duk buat senam robik buat dah belakang tu. Ni dia punya duk kalih. Dia nampak mata kita tengok, dia kalih lagi kuat. Dia nak abang, ustaz sudahlah, panjang lah tu. Dia kata 9:45 dah. Dia tak tahu Nabi SAW pernah sekali, bukanlah selalu, pernah sekali Nabi sampai macam tu, naik turun sembahyang, naik lagi, turun sembahyang, naik lagi. Pasal apa? Nabi punya nak pesan dekat umat dia ni sampai macam tu sekali. Sekali itulah yang Nabi buat lagu tu, kan? Jadi kita ni tuan-tuan, kita ni senang banyak tuan-tuan, senang banyak kita ni. Satu sahabat saya daripada London, sahabat dia email mai dekat saya, dia tanya tentang depa di London lah. Depa di London tuan-tuan, waktu tak tentu, dia berubah bila mai musim musim panas. Bila mai musim panas dia punya time dia lari, bila mai musim sejuk time dia lari. Dia kata jadi lebih kurang, dia berdasarkan perkiraan dia, lebih kurang dalam 5 tahun atau 6 tahun lagi orang di London, mereka puasa, mereka nanti start pukul 2 pagi puasa dan buka puasa pukul 9.30 malam. Nampak tuan? Siang dia panjang, siang dia panjang. 2 pagi dah tak boleh makan dah. Maghrib masuk pukul 9.30. Dia pun nak kena puasa tu. Pasal puasa ni daripada sebelum terbit fajar ni dah kena berhenti makan dah, sampailah tak lagi jatuh matahari. Jadi dia kata macam mana keadaan orang Islam? Macam mana keadaan orang Islam di London ni? Dia kata kami nak kena puasa macam tu punya banyak. Adakah dibenarkan untuk kami tak puasa? Dia ni pun budak bagus, bukan kata dia duk cari jalan tu tak mau puasa, tapi dia nak tolong bercakap lah benda ni pasal ramai orang Islam. Teruklah. Saya kata kat dia, saya kata tu bulan puasa jatuh hak panjang waktu siang, tapi benda duk berjalan. Esok dia mai pula bulan puasa
Tengok pukul 4 dah buka puasa dah, awak tu tak cakap. Kan? Dia ada waktu pukul 9 buka puasa, tapi dia akan main berapa tahun esok ni pukul 3.30 buka puasa dah, pukul 3.30. Itu tak apa pula. Jadi tahan firasat, kata daripada duk buka pukul 7, buka pukul 9 tambah 2 jam lagi. Kesabaran itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tak apa, kata. Satu lagi dia kata, sahabat-sahabat Islam kita di Norway. Di Norway. Depa siang 6 bulan, malam 6 bulan. Kalau dia main bulan puasa jatuh waktu siang, siang pun kacau juga nak puasa sampai tak buka puasa. Duduk siang kan nak buka puasa aku pula. 6 bulan siang. Lepas tu dia main 6 bulan malam, dia kata lagu tak puasa pula. Dia kata tu macam mana pula orang yang duduk di Norway ni yang menghadapi fenomena siang 6 bulan malam 6 bulan ni, depa macam mana? Tu bab puasa, dia kata bab semayang macam mana? Kalau siang ni sampai 6 bulan siang nak semayang macam mana? Maghrib Isyak tak semayang, kira hari-hari subuh zuhur asar aja. Pasal dia tak jumpa malam. Lagu tu kah? Dia nak tanya. Tu nak kena bagi jawapan dekat dia. Kita duk aluk stang ni daripada beranak itu sampai lah ni umur dah 65 dah duk aluk stang tak pergi mana. Dan insya-Allah mati esok buat aluk stang juga. Jadi kita ni tak tahu kata ada orang Islam di setengah tempat dalam dunia macam tu. Kita pun tak pernah tahu. Sedangkan Islam ini dia untuk seluruh alam. Duk di bumi mana pun dia boleh ambil Islam. Buat agama dia, buat jalan hidup dia. Tapi kalau kena keadaan macam ni lagu mana? Kan? Saya nak abang cerita ni, satu pasal dia ni email tanya. Yang kedua saya nak abang apa? Bersyukurlah kita kepada Allah banyak-banyak. Pasal apa? Pasal kita ditakdirkan Allah duduk di bumi hak kita duduk lah ni. Bumi kita duduk lah ni cukup cantik. Siangnya, malamnya, ibadat kita ni sepatutnya dia berjalan elok aja. Kita tak ada masalah. Tu pun kita cari masalah. Kita ni Allah bagi kat kita ni cukup elok dah duduk di atas bumi Malaysia ni dengan cuaca kita macam ni. Tuan-tuan baca cerita Arab Saudi dalam 2-3 minggu ni. Arab Saudi, sahabat kita yang pergi umrah bulan 5, bulan 6 baru ni, balik mai, bagi tahu cuaca di sana hari ni mencicah 54 darjah Celsius. Ni, hak kita duduk sini ni, lagu-lagu kita duduk rasa cuaca macam ni panas, berpeluh meleleh ni, cuaca kita berapa? 32, 33. Tinggi-tinggi 34. Saudi hari ni 54 darjah Celsius. Dan mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Arab Saudi, yang dah daftar nak keluar daripada Saudi, orang-orang Arab yang nak keluar daripada Saudi dalam tempoh masa ni, dalam tempoh masa panas ni, dia start bulan 7, bulan 8, bulan 9. Bulan 9 ni musim kurma dia masuk. Itu kira panas memuncak tu. Lah pun dah 54, bulan 9 dia nak pergi berapa darjah kepanasan dia. Orang Saudi nak keluar berdasarkan rekod di immigration dia berjumlah 4 juta orang nak lari keluar pasal panas tak boleh tahan. Tuan-tuan, kita duduk di Malaysia ni 34 darjah. 34 darjah tu pun nak mai sembahyang jemaat pun duk fikir 3 kali. Hangat ni apa semua. Tuan-tuan, merap kita ni. Merap sangat kita ni. Allah bagi dekat kita macam tu, kita lagi dia buat tak elok, tuan-tuan. Tak elok. Belajar bersyukur kepada Allah. Allah takdir kita duduk di bumi bertuah ni, ibadat kita selesa, segala-gala kita boleh buat dengan selesa. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah. Balas balik segala takdir yang Allah bagi dekat kita ni dengan abdi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang. Daripada pemimpin pun kena bersyukur, rakyat pun kena bersyukur. Syukur ditunjukkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengangkat agama, letak di tempat dia. Agama kena letak di tempat dia. Agama al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam dia paling tinggi. Tak boleh pergi ambil apa pun pergi bubuh atas pada Islam, tak boleh. Islam mesti atas. Islam mesti memerintah. Itu maksud dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So akan datang insya-Allah panjang umur ada masa kita baca tajuk ni. Tajuk Nabi pernah bagi khutbah dekat sahabat, naik turun sembahyang, naik turun sembahyang, naik turun sembahyang, bagi khutbah dekat sahabat. Pasal apa? Pasal nak mendidik sahabat supaya sahabat menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam. Lepas tu kita dah nak mai bulan puasa. Tuan, pejam celek. Ni Julai. Bulan depan Ogos.
1 hari bulan September insya-Allah bersamaan dengan 1 Ramadan. Makna kuliah masjid ni tinggal sekali aja lagi bulan depan. Dia Ogos sekali aja lagi bulan depan. Lepas tu puasa pula tuan-tuan. Cepatnya masa duk jalan, bekal hak kita nak bawa balik menghadap Allah tak tahu nya mana. Muhasabah balik daripada awal tahun Januari hari tu ni sampai lah ni. Hari ni 1 Julai. Muhasabah balik dalam tempoh masa dah masuk bulan yang ke-7 kalender Masihi ni. Muhasabah balik berapa kali kita bangkit sembahyang tahajud. Tanya diri kita, berapa kali ni daripada hari tu awal tahun sampai ni dah masuk Julai dah. Puasa nak main lagi 2 bulan lagi. Berapa kali kita bangkit tahajud. Di situ kita tahu siapa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya pesan diri saya banyak-banyak. Saya pesan dekat tuan-tuan. Cubalah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, kamu buat baik untuk diri kamu, bukan untuk siapa-siapa. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu terima balasan dia. Kita bangkit sembahyang malam untuk kita. Kita bagi sedekah dekat orang untuk kita. Kita baca Quran untuk kita. Kita didik anak-anak kita bagi ikut agama untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Yang hasil dia insya-Allah kita tengok di sana nanti. Yang baik itu daripada Allah, kita tahu